أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa kaki tangan Masjid Datuk Kerana Petra Lela Muhammad Yusof Sikamat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Sifatul Muslim wa Muqawimatah, sifat dan ciri-ciri seorang Muslim, karangan Syekh Muhammad Fauzi, terjemahan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, siri yang pertama, muka surat yang ke-7. Sambung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi galakan kepada para sahabat yang memanah supaya membidiknya tepat pada sasaran. Jadi dia nak bagi tahu kepada kita bahawa masih lagi kita bincangkan bab sihat tubuh badan. Kalau tuan-tuan ingat kuliah kita yang lepas pada 16 hari bulan 9, kita cerita berkenaan dengan perang Khandaq. Ini mana seorang sahabat Nabi nama Jabir, yang mana Jabir ni dia siapkan makanan, dia ada kambing kecil, dan Nabi panggil 1000 orang, cukup makanan tu. Itu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kuliah kita yang lepas. Maka kali ini kita masuk pula, dia kata apa? Rasulullah ini dia memberi galakan, dorongan kepada para sahabat dia yang memanah supaya membidiknya, supaya panah tadi tu tepat pada sasaran. Hadis ada cerita berkenaan dengan manah ni, berkenaan dengan manah ni. Dia kata apa? Daripada Uqbah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man alima ramya summa tarakahu falaysa minna aw faqad asa. Dia kata apa? Rasulullah bagi tahu, siapa yang mengetahui cara memanah kemudian melupakannya, maka sesungguhnya dia bukanlah daripada golongan kami, atau dia telah berdosa, faqad asa. Jadi nak bagi tahu kepada kita bahawa pentingnya ada sukan, ada rekreasi yang memberikan kesan terhadap tubuh badan. Dan contoh yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkenaan dengan manah. Jadi ada banyak masjid dah dia buat memanah. Saya baru ni pergi masjid Batu 14 Hulu Langat. Depa pagi depa buat memanah untuk kanak-kanak. Baru ni timbalan mufti kita, Ustaz Amran, dia pergi Sabah, dia tunjuk gambar depa memanah. Budak-budak ni manah, orang tua pemanah. Saya kira bagus, boleh dibuatkan aktiviti. Tapi orang tanya, dia kata lah, wajar ke, relevan ke? Dia bukan soal relevan ke tak relevan. Kalau kata sunnah itu sunnah, jangan pertikai. Ada ramai orang dia suka mempertikaikan sunnah, dia suka mempertikaikan apa yang terkandung dalam Quran dengan hadis. Kita pegang. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kamu dua perkara. Lan tadillu, kamu takkan sesat. Ma tamaksaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada kedua-duanya, kitab Allah wa sunnah Nabi, Quran dengan sunnah Nabi, pegang itu sesat. Bila orang pertikai, dia adalah kesesatan. Ada hari ini orang suka pertikai apa-apa yang terkandung dalam Quran dengan hadis. Contoh berkenaan dengan pusaka, orang pertikai pasal apa? Hadis misal unsayyin, orang lelaki dapat 2 bahagian, orang perempuan dapat 1 bahagian. Dia pertikai. Kita kata Quran tetap lagu tu, follow. Tapi sebelum mati boleh diubah. Dia ada harta, dia nak uruskan harta dia sebelum kematian, dah boleh. Tapi kalau berlaku kematian,
maka kena ikut Quran. Hang dapat berapa? Hang abang dapat 2 bahagian. Hang abang dapat 2 bahagian. Oh, dia ada adik perempuan 1 bahagian. Tapi boleh muafakat. Kita bincang balik, aku dah dapat hak 2 bahagian dah. Contoh adik-beradik dia 3 orang. Jadi dia tak ada mak pak pun semua tak ada dah, habis mati pun semua dah. Pak dia mati. Jadi yang ada tu ahli waris dia cuma abang 2 orang, adik perempuan 1 orang. Jadi 5 bahagian. Jadi abang dapat 2/5, adik lelaki dapat 2/5, adik perempuan dapat 1/5. Yang jaga adik perempuan. Kalaulah kita ni ada hati perut, kita bincang balik, tak apalah. Dalam Quran kata aku ambil 2 bahagian, tapi dari sudut tanggungjawab aku tak laksanakan. Hak tu kena abang. Dia duk kira, dia pegang ayat Quran bahawa dia dapat berhak dapat 2. Hak laksana tanggungjawab jaga mak pak awak tak jaga. Oh, saya sibuk, saya tak boleh nak jaga mak pak saya. Hang salah. Tapi Quran kata hang tetap dapat 2 bahagian. Tetap dapat, hang dapat 2 bahagian. Tapi tanggungjawab hang Allah akan tanya nanti di akhirat nanti. La tazulu qadam ibni Adam min 'indi rabbih hatta yus'al an khamsin. Akan ditanya hang di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada hang 5 soalan. Umur hang buat apa dengan umur hang? Hang ada mak pak hang buat tak reti dengan mak pak hang, hang main nak 2 bahagian. Hak ni bila kita kata orang baru dia fikir, betul juga. Hang pergi KL, kerja kat KL. Adik lelaki kerja kat Selangor. Adik perempuan yang duduk kat Sikamat. Jaga bapak dia tak sihat. Tak kahwin. Tak kahwin. Duk urus jari anak darah tua. Dia jaga. Dirai pak dia, mak dia dirai. Abang ni kalau dia boleh fikir panjang, dia fikir. Ada lagi dahsyat. Mungkin orang perempuan tu dia kahwin. Ada laki-laki dia orang kampung. Kerja kampung tapi boleh jaga mak pak dia. Muafakat balik, bincang balik. Kalau ada keperluan boleh bagi, beda balik. Tak salah. Sebab dia jadi harta untuk orang yang ketika mana dia hidup. Lagu tu, itu contoh nak bagi faham. Baru ni saya habaq kata tuan, waris yang berhak dapat pusaka. Ada cakap apa? Ada cerita kata tuan tak? Waris yang berhak dapat pusaka. Tak ada ah. Ada 5 waris yang berhak dapat pusaka. Yang pertama pak. Yang pertama ibu. Total angkat jari 5. Angkat jari tolong. Ikut saya angkat jari 5. Macam tak mau angkat lah. Angkat jari 5. Yang pertama ibu berhak dapat pusaka kalau kita mati. Yang kedua pak berhak dapat pusaka kalau kita mati. Yang ketiga anak lelaki berhak dapat pusaka kita mati. Yang keempat anak perempuan jari manis berhak dapat pusaka kita mati. Yang kelima suami ataupun isteri berhak dapat pusaka. 5 orang ni jadi apa pun dia berhak. Yang pertama mak. Yang kedua pak. Yang ketiga anak lelaki. Yang keempat anak perempuan. Yang kelima suami ataupun isteri berhak dapat. Sama ada mereka ni ashabul furud ataupun juga pada lelaki ataupun perempuan, boleh jadi mereka ni merupakan asabah. Tetapi memaham konteks ayat, dia kena faham secara menyeluruh. Dia berhak dapat ambil. Tapi takkanlah hang ambil harta pak hang, ambil harta mak hang berekar-ekar. Tapi ketika mana hidup kita tak jalankan tanggungjawab, rugi besar. Hidup tak bahagia, hidup tak tenang. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam Quran begitu banyak. Wa bil walidaini ihsana, dalam Quran begitu cukup banyak. Pada mak pak ni kena buat baik dengan depa. Buat baik lagu mana? Bagi duit je tak. Dengan mak pak ni daripada lisan sampai ke perbuatan semua kena buat baik. Fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Allah kata dalam Quran, qaulan karima, cakap mulia-mulia dengan depa. Tak boleh tinggi suara. Baru ni ada dalam video dia petunjuk dia pergi heret mak dia.
kan dia bawa pergi tangkap dah, pergi heret mana boleh tu mak hang tak suka tak apa, hang tak suka hang tak lah pergi rumah orang tua bukan payah pun. Tapi janganlah buat kelaku lagu tu kan. Orang kita banyak lagu tu takut kan. Kadang kita jadi teruk sebab bini, terutamanya anak lelaki. Kita jadi teruk lagu mana? Teruk sikap dan perangai. Mak pak ni hidup lagi hujung minggu tak ada buat apa, kita nak balik kampung bini tak bagi. Allah Akbar. Tu pun dah kira dosa lah. Buat tak erti kat mak pak dah kira dosa. Buat tak erti mak pak ada lagi telefon pergi balik. Kalau dekat-dekat ni lagi senang, balik Rembau, balik orang dekat-dekat. Kalau jauh tu tak boleh kata apa lah, tapi kalau dekat balik lah. Bini tak bagi, tinggal bini balik. Kata yang tu pak aku ada lagi, hang duduk rumah terpulang ke hang, aku nak pergi tengok pak aku. Aku nak pergi tengok mak aku sat. Ni bini tu bang, kalau abang pergi bang, abang siap sampai kesudah dia tak balik rumah pak dah. Padahal dekat Pilah pun, bukan jauh pun, dekat Jelebu pun. Ni paling banyak. Maaf saya sebut, terpaksa abang, terpaksa abang. Sebab itu dalam agama pendidikan keluarga ni penting. Pendidikan terhadap menantu ni penting. Rasulullah berikan pendidikan terhadap menantu-menantu dia. Memberikan pendidikan terhadap menantu dia. Contoh, memberi pendidikan terhadap Sayyidina Ali, menantu dia. Memberi pendidikan kepada Abu Al-As bin Rabi'. Abu Al-As bin Rabi' adalah suami kepada Zainab. Suami kepada Zainab. Suami kepada Zainab. Memberi pendidikan kepada Sayyidina Osman bin Affan, bagi pendidikan. Nabi juga terima pendidikan selaku menantu daripada Umar bin Al-Khattab, daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nampak kepada kita supaya ada peranan kat sana. Jadi apa yang kita nak abang, supaya apa yang terkandung dalam Quran jangan lawat. Jangan lawat. Itu kita kata bab zakat. Bab zakat tu khudhu min aghniyaihi fatradu ala fuqaraihim. Itu dah sebut dah. Ambil daripada orang kaya, agih kepada orang fakir miskin, bagi. Jangan simpan harta, jangan sesekali simpan. Ada orang dia simpan rugi kan, harta ni untuk pakai. Kalau simpan nak buat apa? Mati ada bawa, nak bawa. Mati 5 orang tadi dapat. Mati 5 orang dapat. Kita dapat apa? Tak dapat apa. Guna. Hari tu dah sebut dah dalam surah Maidah ayat 88. First guna makan. Ingat tak? Kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Allah kata Quran. Makan. Guna pakai. Guna untuk kediaman. First apa guna dulu? Diri. Hadis Nabi sebut ibda' bi nafsika. Mulakan dengan diri. Mulakan dengan diri. Baik lelaki baik perempuan. Mulakan dengan diri. Ada duit wang apa? Nak tukar baju baru ke, nak tukar seluar baru ke, nak tukar kopiah ke, apa? Guna untuk diri. Ibda' bi nafsika. Dalam hadis sebut. Dalam bab nafkah, dalam kitab Fiqhul Manhaji Madhab Syafi'i, Mustafa Bura Mustafa Al-Khid dengan Isra Baji, dalam juzuk yang keempat terjemahan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan dah huraikan detail kenapa nak dimulakan dengan diri itu. Lepas tu isteri, kemudian anak-anak. Apa keperluan dia? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, perubatan, pendidikan. Kena bagi. Tak ada apa. Bini tak tahu, dalam bab fiqh kena hantar mereka mengaji. Kalau kita tak boleh mengajak, mereka kena mengaji. Sebab tu kita buat kelas muslimat banyak. Kelas muslimat ni banyak. Saya ni kalau kelas muslimat ni, saya cenderung biar muslimat yang ngajak.
Kelas muslimat ni biar muslimat yang ngajak. Ustazah yang keluar daripada sistem pendidikan banyak. Saya baru balik daripada mengajar. Saya tadi mengajar kat USIM, baru sampai. Habis kelas kat pukul 7. Habis kelas pukul 7. Perempuannya ada 40 orang, lelaki 10 orang. Student. Jadi kita banyak kuliah lelaki. Kuliah kita kalau ada 30 hari, tolak dengan 4 kali Jumaat, malam Jumaat, ada 26 hari. 26 hari kuliah kat depan semua perempuan dan semua lelaki. Habis ada orang tanya, habis perempuan kan kena kuliah kat depan? Tak payah, perempuan kuliah kat belakang. Dia boleh buat usrah dia sendiri. Dia boleh buat usrah dia sendiri untuk bagi kefahaman. Tak ada masalah. Kalau kita boleh bawa bini kita tu tak ada masalah. Kalau tak ada, buat kuliah untuk muslimat ajak. Ada kata biar muslimin ajak, saya tak prefer. Saya duk mengajak kuliah muslimat. Saya duk mengajak kat KL, Petaling Jaya, Kelana Jaya, duk kuliah muslimat. Dia tak berapa nak bagus, orang perempuan semua. Guru kami Ustaz Isa, dia waktu mengajak di pondok Allah SWT, dekat dia punya kampung pisang, kampung hangui, nama tempat dah tu lah, dekat sekolah saya, pondok kampung pisang tu. Dia mengajak setiap hari Jumaat. Dia bertirai, dia mengajak kitab. Dia bertirai, dia tak pandang perempuan tu. Saya pun tanya, Ustaz, tak mau pandang lah? Dia kata tak mau, jaga mata. Dia mengajak tasawuf. Hak kita ni ustaz mata keliak. Takut tu ustaz kan boleh percaya sangat. Yang boleh percaya ni saya dengan Ustaz Najib ada orang. Lain tak boleh percaya kan? Jadi saya bawa orang rumah saya, bawa pergi kuliah dekat Kelana Jaya dengan Petaling Jaya. Muslimat penuh ni, memang saya tak nafi. Muslimat ni dia suka. Lagi-lagi kalau ustaz tu jenis suka buat lawak, lagi dia suka. Ustaz tu ada rupa handsome sikit, lagi dia suka. Right? Jadi saya ambil pendekatan, saya tarik diri. Sebab yang saya sebut tadi, kalau mengajak dekat universiti 40 student perempuan, 10 student lelaki. Kenapa kita tak bagi ruang kepada ustazah tu untuk dia yang mengajak? Betul tak? Dia mengajak. Kalau tak dia mengajak had dewasa, mengajak kanak-kanak, ada ruang, peluang kat mereka. Belajar sayanglah dia buat mendalil. Tapi kalau orang yang agama ni diletakkan di tempat yang betul, itulah nama dia adil. Ini ustaz nak mengajak depan, ustaz juga nak mengajak kuliah muslimat. Saya tak prefer. Tapi kalau tuan-tuan prefer, silakan. Kecuali dalam bab-bab yang muslimat tu dia tak boleh nak urai, mungkin ada sebab-sebab yang tertentu, tu tak apa. Tapi pada saya, sistem pendidikan kita yang dapat skor 3.8, 3.9 perempuan, hak lelaki lena 2.7, 2.8. Ini kira malas tu. Saya tak nafi, saya nak mengajak. Kita tahu tu beza lelaki dengan perempuan. Sebab itu kalau perempuan tu diletakkan dekat muslimat betul, mereka ni jadi cerdik. Sebab yang mengajak mereka orang cerdik. Betul. Tapi tak tahu lah, kalau tuan-tuan tak setuju, terpulang kat tuan-tuan. Ni saya yang cakap dulu tu. Supaya ada ruang untuk muslimat ni. Ustazah-ustazah ni, mereka boleh mengajak turunkan ilmu mereka. Sebab mereka mengaji tinggi dah. Hak master PhD ni, banyak orang muslimat daripada muslimin. Jadi bagi mereka ruang untuk mereka mengajak muslimat. Lebih khusus, lebih jaga ikhtilat tu terjaga. Saya hari tu ada mengajak dekat Kelana Jaya. Saya mengajak Pak Haji ni pulun nak duduk sebelah saya. Saya kata, Pak Haji keluar lah. Ini kuliah saya. Dia tak mau. Dia kata, hak perempuan-perempuan ni comel-comel. Pak Haji pun tak boleh harap, tuan-tuan. Saya kata, betul lah Pak Haji duduk sebelah saya. Saya kata, Pak Haji mengajak lah. Tak, saya mengajak. Pak Haji keluar lah. Ataupun Pak Haji duduk bawah. Dia kata, kalau duduk bawah tak nampak. Pak Haji ni bukan boleh percaya. Pak Haji lagi kopiah-kopiah. Lagi tak boleh percaya. Jadi Pak Haji tu saya suruh duduk bawah. Dia duduk bawah, muka geram. Tapi nak amak apa tuan-tuan, saya cenderung sebenarnya apabila penjagaan ikhtilat itu dijaga dengan betul,
maka kita akan nampak syiar Islam tu dia akan lebih cantik. Macam ni lah budak-budak kecil. Budak-budak kecil, ustaz mengajar dengan ustazah mengajar. Mereka suka ustazah mengajar. Tanya anak-anak kita. Mereka suka ustazah mengajar ni. Yang budak jajah 1, jajah 2 ni. Sebab sifat keibuan dia ada. Katalah dia mengajar. Budak-budak kita buat kelas facilitator untuk budak-budak Quran. Tak payah kita nak mengharapkan ustaz. Ustazah tu ada. Jadi ustazah ni dia boleh cover budak umur 12 tahun dan ke bawah. Selesai masalah kita. Jadi Korea kita ni dah keluar daripada kebodohan kepada ilmu. Sebab sistem ilmu ni ada dalam Quran, surah Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah kata Quran, Allah angkat darjat beriman, orang berilmu beberapa darjat. Jadi kalau ruang orang berilmu di tempat yang betul, darjat dia tinggi, orang yang mengaji dengan darjat dia tinggi juga, tuan-tuan. Masyarakat pun akan naik darjat. Kita minta darjat tinggi ni bila? Duduk antara dua sujud, kita minta angkat darjat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ya Allah, angkat darjat aku, warfa'ni. Macam mana nak diangkat darjat? Rupanya dengan jalan ilmu. Sebab Allah kata Mujadalah ayat 11 tadi, yarfa'illah, yarfa', Allah angkat darjat beriman, orang berilmu berapa darjat. Sebab itu bila orang mengaji tak faham tak apa, yang penting dia mengaji. Sebab ketika mana dia mengaji, darjat dia diangkat. Bukannya kita mengaji nak bagi faham. Faham ni rezeki kita lah kalau faham. Kadang-kadang mengaji ni, maaf saya sebut, kalau kata mengaji ni nak kena faham, nescaya ustaz nak mengajar sini pun takut. Sebab tuan-tuan lagi faham daripada ustaz. 1 bulan maghrib je ada 26 kuliah. Subuh saja ada 8 kuliah. Jumaat saja ada 4 khutbah, sekali dengan 4 tazkirah. Gabung semua. Berapa banyak? Ada tuan-tuan, ada lebih kurang 44 kuliah kurang-kurang dalam ni. 44 kuliah. Kalau faham semua jadi ulama, tuan-tuan. Tapi sambil tak faham, dia bukan soal faham, tapi soal mujahadah. Dalam kita menuntut ilmu, boleh duduk dengar mujahadah cukup, memadai dah. Sebab ilmu ni, faham ni Allah nak bagi, kan? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kefakihan. Tapi Allah akan bagi kebaikan. Orang menuntut ilmu ni ada kebaikan. Jadi jangan tanya kebaikan apa, jangan tanya. Kadang-kadang ada tempat kebaikan, ada juga ada makan kebaikan, ada minum kebaikan, ada kawan mengaji sama dengan kita, itu kebaikan. Tapi orang tak perasan. Dia nampak kebaikan ni apa yang saya boleh dapat. Tak. Kurang-kurang menjadi orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu yang mahal. Betul. Itu kita sebut tadi bab zakat, bab pusaka. Jadi apa yang ada dalam Quran ikut tetap. Jangan duk langgar apa semua. Orang kita suka langgar. Bila langgar dia berasa dia betul, salah. Betul ni agama yang betul. Panduan Quran dengan hadis, panduan ulama. Kadang ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, kita raikan. Tapi tidak boleh menyalahkan. Kita punya pendekatan sekarang ni, ramai orang dia suka menyalahkan. Hak ni tak betul, ustaz tu tak betul, ustaz ni tak betul, ustaz semua tak betul, dia aja betul. Ini takut. Sama ada satu hamba Allah tu ustaz, dia mengajak bab siksa neraka. Cerita siksa neraka ni seolah-olah kita semua ahli neraka. Kan? Kuliah ni tiap-tiap minggu cerita bab siksa neraka, padahal nikmat syurga banyak lagi. Nikmat syurga banyak lagi. Kan? Ayat-ayat suruhan dengan ayat-ayat larangan. Ayat suruhan banyak lagi, larang sikit lah. Larang sikit dah. Tapi hak larang ni dia nikmat pada orang yang sentiasa melakukan maksiat. Jadi nikmat. Sebab dia perkara maksiat. Sebab tu perkara maksiat kita tak boleh redha dengan perkara maksiat. Man radha bi ma'siyatin ma'siyatun. Siapa redha dengan perkara maksiat, itu maksiat. Tak boleh. Tak boleh ambil. Sebab tu nampak perkara maksiat ni jangan redha. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman. Kaedah mudah. Siapa lihat kemungkaran, dia kena cegah dengan kekuasaan. Tak mampu dengan lisan, tak mampu dengan hati, wa dhalika adhaful iman, dia lemah. Tapi kurang-kurang tu ada, kita tak redha dengan maksiat.
Apatah lagi maksiat itu dalam rumah kita, maksiat itu dalam tempat kerja kita, apatah lagi maksiat itu dalam rumah Allah. Itu pun nak kena jaga. Kita beranggapan boleh, bukan semua benda tu boleh. Ada benda yang tak boleh, agama larang, jangan tak boleh. Anda satu sama Allah saja cerita. Dia tanya kita, dia kata, ustaz, dia bercerai dengan bini dia. Bini dia ni dalam tempoh iddah tu ada power. Boleh ke tak? Tak boleh. Takkan tak boleh. Nanti mereka nak kahwin senang. Tak boleh. Sebab ketetapan iddah sama macam ketetapan suami isteri, cuma tiada hubungan lah. Kalau suami dia datang rujuk kepada isteri dia, maka jatuh rujuk. Jadi itu pun nak kena hati-hati. Mak tersebut duk kacau janda orang. Hak pakai kopiah ni, saya tak mengata orang ni, cerita betul. Kopiah atas kepala. Duk buat kelaku tak ketahuan halal tu tak boleh. Agama kata tak boleh. Kita kata alah, takkan tak boleh ustaz, tak boleh. Hak orang lagi. Habis tempoh iddah baru tak apa. Iddah ni pun nak kena faham. Iddah ni ada 4 calculation iddah. Iddah yang pertama nama dia salah satu quru', 3 kali suci. 3 kali suci ni bagi orang perempuan yang diceraikan oleh suami dia, yang telah berlaku persetubuhan dalam tempoh perkahwinan, dia hendaklah beriddah 3 kali suci, salah satu quru' dalam Quran kata. Bila tebut lagu tu kita kena kira suci, haid, suci, haid, suci, haid. Lagu tu perkiraan dah. Yang kedua, kita namakan dia sebagai ihdad. Kita cerita dulu. Tadi salah satu quru' bagi orang yang ada haid. Bagi orang yang tak ada haid, dia 3 bulan. 3 bulan. Orang yang tak ada haid ni orang menopause, kanak-kanak yang diceraikan, kita kata orang menopause lah, umur 70, 60, menopause 50, menopause. Jadi diceraikan oleh suami dia 3 bulan. Orang yang mengandung, perempuan mengandung, dia diceraikan oleh suami dia sampai melahirkan anak tersebut ataupun gugur, tak iddah. Yang keempat, hak keempat ni paling orang buat tak reti. Dalam kitab dia sebut ihdad, tapi orang Melayu kita panggil iddah. Dalam kitab-kitab boleh cek, dalam kitab Matla'ul Badrain, dalam kitab Salamul Mubtadi fi Ma'rifati Tariqatil Muhtadi, dia guna perkataan ihdad. Ihdad ni 14 asyur wa asyra, 4 bulan 10 hari bagi orang yang kematian suami. 4 bulan 10 hari tak boleh pakai makeup, tak boleh pakai baju beling-beling, tak boleh pakai barang kemah. Dalam kitab Matla' beritahu tak boleh pakai. Orang kita laki mati 2 hari, dia punya bersolek ni macam laki tak mati. Jumpa imam, minta bantuan khairat, imam pun goyang lah. Bukan imam sini lah, imam tempat lain lah. Imam pun goyang. Kita pun kata, bukan suami baru meninggal tak? Kita kata ke dia, suami yang pergi dah, yang patah akan tumbuh, yang hilang akan berganti. Amboi dia punya ayat, tu tak kena. Agama dia jaga. Sebab itu kaedah dia mutabadzilatan, dia keadaan sugul. Suami mati, yang ada berkabung isteri saja. 14 asyur asyara dalam Quran begitu, isteri saja. Jadi isteri saja dia boleh untuk dia sedih, dia apa, dalam tempoh 14-10 hari tu dia tak pergi mana-mana. Pergi kubur pun tak payah. Tak payah nak pergi kubur suami apa semua, tak payah. Nanti biar orang lewat, dia duduk, dia bagi balik motivation kepada diri selepas kematian suami. Bukan cari orang ni, terus cari lelaki baru. Bukan 14-10 hari, baru 10 hari dia cari lelaki baru dah. Ni takut. Banyak je yang keadaan bermakeup apa semua orang yang bekerja,
dapat cuti 7 hari lebih kurang tu, minggu depan masuk kerja. Oi, dia punya make up ni sakan. Bos sampai kata, "Mui, make up sakan." Dia kata, "Boleh lah, nak test market." Tak boleh. Agama kata tak boleh. Sebab tu kita kata pendekatan agama tu ada, kita tak mau ikut. Kita berasa diri kita betul. Banyak salah daripada betul. Sambung dia kata. Jadi dia sebut Rasulullah memberikan galakan kepada para sahabat, kan? Rasulullah bagi tahu kepada para sahabat ni yang memanah supaya membidiknya dengan tepat pada sasaran. Makna kata kena berlaku latihan, kan? Latihan yang sentiasa berulang, latihan sampai dalam peristiwa perang Uhud. Dalam peristiwa perang Uhud ada Bukit Ramah. Di sana Rasulullah kata kepada para sahabat dia yang berada di atas bukit, jangan turun walaupun berlaku apa-apa. Apabila melihat harta rampasan itu dah ada, jadi orang yang atas bukit ni pun kata macam, takkan aku tak dapat apa. Mereka turun, sebahagian turun. Sedangkan Rasulullah kata jangan turun, sebab mereka ni orang penting. Mereka orang penting. Bila mereka turun, Khalid Al-Walid pada ketika itu merupakan tentera musuh. Dia tengok, hampa turun, siaplah hampa, kami untung. Dia buat patah balik. Tuan-tuan, nak cerita apa kat kita? Bahawa orang yang diberikan amanah untuk memanah tadi ni, tuan-tuan, dia pun bukan orang biasa ni. Memang Nabi pilih dia betul-betul. Nabi pilih dia betul-betul. Makna kata dia pemanah hak tepat. Kita, tuan-tuan, kalau manah, tuan-tuan pernah pegang manah? Tak pernah. Nanti bolehlah imam, bolehlah kita rancang dan buat program. Hari tu kita buat kat Masjid Negeri. Buat kat Masjid Negeri belah bawah tu, belah bawah manah. Saya pegang tak? Haram tak kena pun. Saya tanya dah, macam mana nak bagi kena? Latihan. Itu je 3 perkataan. Dia kata kalau tak ada latihan tak boleh. Sebab kita bukan orang yang biasa. Tak biasa. Jadi latihan tu betul. Sebab tu Rasulullah bagi tahu. Dia kata apa? Supaya membidiknya tepat pada sasaran. Dengan latihan jadi tu boleh tepat. Kalau tak ada latihan jadi masalah. Sebab itu bila disebutkan dalam hadis faqad asa, orang yang dia tahu mana tiba-tiba dia tinggal, jadi maksiat. Jadi dia sentiasa nak kena latih begitu. Baru ni saya dengan Timbalan Mufti pergi main dart dekat Sabah. Saya, Timbalan Mufti, kami satu pasukan. Nak abang kat tuan-tuan, kami dapat naik Johan. Abang lu gitu lah. Sembang lah Ustaz Amran. Kata, Ustaz sembang dengan saya, dia kata, benda bila kita nak ni, satu je, latihan lah. Latih. Kalau dok tuan-tuan sampai ke sudah. Tapi hak tu orang mata dia pendek. Tak apa baling pun. Tapi tuan-tuan boleh tentu lagi tuan-tuan baling tepat. Kita ni lah. Tapi ada masjid yang ada tempat dak. Satu hari juga ada imam baru ni cakap dengan saya, tempat dia ada tempat dak. Bagus juga sebab kita nak manah bayar dak. Kurang ada sasaran. Supaya otak kita ni cergas dan cerdas. Begitu. Wallahualam. Okey, kita berhenti sekat tu. Kuliah akan datang kita sambung. Rasulullah berkata kepada mereka, kamu hendaklah memanah kerana inilah permainan yang paling baik bagi kamu. Kenapa Nabi kata begitu? InsyaAllah kuliah akan datang nanti kita urai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna, Allahumma rzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qala fa'lan wa ibadatan wa salah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wa hidayah wa radha wa inna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.